berusaha, Profesor Madya Dr. Rohizan binti Halim, pensyarah kanan Pusat Pengajian Undang-Undang Universiti Utara Malaysia, merangkap pensyarah subjek ADR GLUP Part 233 Kumpulan B. Yang berbahagia, Dr. Nizam bin Ishak, tetamu jemputan pada malam ini, dan seterusnya, rakan-rakan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Majlis akan dimulakan dengan bacaan doa daripada saudara Muhammad Aiman Arif bin Muhammad Kamil. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang mulia ini, kami berkumpul di dalam program ini bagi menjayakan program mediasi dalam kecuaian perubatan dengan izin-Mu, ya Allah. Kami mohon pertolongan-Mu agar pemudahkanlah urusan majlis ini dari awal hingga ke akhir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkatilah kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Bimbinglah Universiti Utara Malaysia kepada kebesaran, keamanan, kemuliaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami seorang intelek yang bertanggungjawab. Kurniakan kami ilmu yang berharga dan bermanfaat kepada manusia untuk mendapatkan mardatillah-Mu. Ya Munzilal Barakat, kurniakan keamanan kepada negara tercinta Malaysia. Peliharalah kami daripada sebarang ancaman dan bencana, baik bencana buatan manusia maupun bencana alam. Dan kepadamu, ya Allah, kami memohon keselamatan dan kesejahteraan ke atas kami, pemimpin kami dan negara kami. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada saudara Muhammad Aiman di atas bacaan doa sebentar tadi. Saya, Muhammad Amin bin Ahmad Kamal, merupakan moderator pada malam ini. Rakan moderator saya, Nur Amirah Ibrahim, tidak dapat bersama-sama saya pada malam ini kerana terdapat hal kecemasan yang tidak dapat dielakkan. Hadirin yang dirahmati, terima kasih kerana menyertai program Mediation in Medical Dispute Beat Before You Leap. Program ini dianjurkan oleh pelajar undang-undang tahun akhir Universiti Utara Malaysia UUM di bawah e-Sulam Service Learning Malaysia University for Society. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, sesi perkongsian pada malam ini akan disampaikan oleh tetamu jemputan kita, Dr. Nizam bin Ishak. Sebelum memulakan, marilah kita bersama-sama mengenali biodata beliau. Dr. Nizam merupakan Ketua Sektor Jurispruden Perubatan Cawangan Medico Legal, Bahagian Amalan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau mendapat kelulusan Ijazah Sarjana Muda Perubatan Universiti Sains Malaysia MDUSM pada tahun 2003. Selain itu, beliau juga mempunyai pengalaman dalam pengurusan kes kecemasan perubatan, aduan-aduan undang-undang medik, saman kecuaian perubatan dan menyelaras persetujuan berkaitan rundingan penyelesaian kes saman kecuaian perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau juga mempunyai pengalaman sebagai Wakil Kementerian Kesihatan Malaysia dalam 3 kes mediasi mahkamah untuk kes saman kecuaian perubatan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan dengan sesi perkongsian kita pada malam ini. Hadirin sekalian, sesi pada malam ini berkaitan dengan aplikasi mediasi dalam pertikaian perubatan. Pertikaian perubatan merupakan satu cabang undang-undang yang melibatkan tuntutan mangsa atau pesakit terhadap hospital, doktor, jururawat dan sebagainya lagi atas kecuaian yang berlaku. Pertikaian perubatan melibatkan pembedahan, ubat-ubatan, penangguhan rawatan dan sebagainya lagi. Secara umum, pertikaian antara doktor dan pesakit banyak diselesaikan melalui kaedah mahkamah. Penyelesaian secara litigasi membawa kerugian kepada kedua-dua pihak sama ada kerugian dari segi tenaga, kewangan maupun masa. Kegagalan mahkamah dalam menangani masalah kes-kes tertangguh yang sedia ada telah menimbulkan perasaan tawar hati kepada pihak-pihak yang bertelingkah untuk memulakan tuntutan di mahkamah. Oleh itu, mediasi adalah salah satu kaedah penyelesaian yang lebih efisien, mudah dan kos yang dikenakan adalah lebih murah. Ia juga memberikan peluang kepada
semua pihak untuk penyelesaian yang lebih adil dan saksama. Proses mediasi dilakukan secara sukarela dan berlangsung di luar mahkamah. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan dengan soalan yang pertama. Bolehkah doktor terangkan kepada kami dengan secara lebih menyeluruh apakah tafsiran doktor berkenaan mediasi? Silakan doktor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulakan, saya nak tanya, suara jelas tak? Jelas Suara doktor. saya jelas tak didengar? Jelas Okey. doktor. Okey. Untuk makluman semua, mediasi adalah satu platform di Malaysia yang merupakan satu platform perundangan yang mana proses itu adalah mempermudahkan komunikasi dan penyelesaian satu-satu pertikaian. Ada elemen-elemen tertentu yang mana di Malaysia mediasi ini adalah secara sukarela dan proses ini sebenarnya dikawal sedia di bawah Akta Perantaraan atau Akta Mediasi 2012 atau Akta 749. Apa yang berlaku semasa mediasi adalah di mana pihak yang bertikai sama ada satu, dua atau lebih akan melantik satu perantara atau mediator untuk memudah cara atau berkomunikasi bagi menyelesaikan satu pertikaian. Okey, dalam kes perkara hari ini adalah pertikaian mengenai sama ada terdapat kecerobohan perubatan atau isu-isu aduan berkaitan dengan perawatan dan penjagaan kesihatan pesakit di fasiliti kesihatan sama ada di kerajaan ataupun fasiliti swasta. Mediasi di Malaysia adalah platform yang bukan wajib. Maksudnya sekiranya ada pertikaian mengenai kecerobohan perubatan, pihak-pihak tidak wajib untuk pergi untuk melakukan proses mediasi. Ia tidak sebagaimana negara Singapura, yang mana di Singapura kalau jiran kita tu untuk mediasi adalah perkara wajib apabila ada pertikaian mengenai kecerobohan perubatan, di mana pesakit tidak boleh membawa kes ini terus ke mahkamah. Walaupun bagaimanapun di Malaysia, pesakit mempunyai pilihan untuk membawa kes langsung ke mahkamah tanpa melalui mediasi. Perbezaan antara jiran yang terdekat di Singapura dan Malaysia lah. Jadi di Malaysia, akta ini diwujudkan dan dikuatkuasa pada tahun 2012. Mediasi bukanlah satu alternatif penyelesaian di luar mahkamah yang popular, masih belum lagi. Dan untuk kecerobohan perubatan, kebanyakannya bila kita sebut mediasi, biasanya yang arif ataupun hakim mahkamah yang akan mencadangkan kepada pihak-pihak untuk berunding, dan biasanya mediasi dilakukan di dalam mahkamah lah. Dan mediasi di Malaysia, kalau tengok siapa-siapa yang rajin buka Jabatan Perdana Menteri khusus untuk COVID-19 ni, pusat mediasi memang ada pakar-pakar yang dilantik untuk menyelesaikan aduan ataupun kes-kes berkaitan dengan COVID-19. Kalau buka di website Pusat Mediasi COVID-19, kalau type PMC19 tu, dia akan ada satu website khas dinamakan Pusat Mediasi COVID-19 yang mana memang terdapat pakar-pakar perantara yang khusus untuk mendengar isu-isu atau aduan antara pengadu dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau terutamanya pihak yang menguruskan fasiliti hospital lah, untuk menyelesaikan isu-isu berbangkit berkenaan COVID-19 dengan nilai yang tidak melebihi 500,000. Dia ada nilai capping lah. Jadi kalau siapa minat boleh pergi kat situ. Itu salah satu contoh mediasi yang ditubuhkan oleh Jabatan Perdana Menteri ataupun Kerajaan Malaysia berkaitan dengan isu-isu
kecurangan perubatan spesifik kepada COVID-19. Okay, saya rasa itu sahaja untuk penerangan. Saya minta pulangkan kepada moderator. Terima kasih doktor. Berdasarkan apa yang doktor terangkan sebentar tadi, boleh dipahamkan bahawa mediasi ini merupakan, kalau di Malaysia, merupakan sesuatu yang masih tidak wajib lagi untuk dilaksanakan dalam ke bidang perubatan, kalau isu pertikaian perubatan. Kita sudah telah maklum dengan apa yang dimaksudkan dengan mediasi. Seterusnya, saya dipahamkan bahawa di Malaysia, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, terdapat satu unit telah ditubuhkan, iaitu unit medical legal, yang mana bertujuan untuk menangani kes-kes medical legal, iaitu kes yang melibatkan implikasi undang-undang terhadap para doktor, dan juga untuk mengurangkan isu kes saman hospital di mahkamah. Oleh itu, bolehkah doktor ceritakan pada kami bagaimana proses mediasi dalam cawangan medical legal ini dijalankan? Okay. Cawangan medical legal ini sebenarnya ditubuhkan agak lewat daripada di Kementerian Kesihatan secara rasmi lah untuk di bahagian amalan perubatan. Secara rasmi dia menjadi satu cawangan yang besar menguruskan kes-kes aduan medical legal dan kes-kes saman medical legal. Kes-kes cawangan medical legal ditubuhkan dalam tahun 2006 di bahagian amalan perubatan lah. Sebelum ini cawangan ini berada di bahagian lain yang khusus menguruskan hanya kes-kes saman sahaja. Jadi bila dibawa masuk ke dalam bahagian amalan perubatan, kes-kes aduan medical legal ini diuruskan dan Kementerian Kesihatan menggunakan platform yang disediakan di kementerian untuk menyelesaikan kes-kes aduan medical legal di Kementerian Kesihatan sahaja. Untuk sektor swasta, kes aduan kecurangan perubatan ini biasanya diuruskan oleh cawangan lain, iaitu Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta, yang mana mereka juga ada platform mereka sendiri, iaitu di bawah Akta Kawalan Perubatan Swasta 586, yang mana sebarang aduan yang ketidakpuasan hati, mereka ada peraturan yang mana pihak hospital perlu memudah cara untuk menerima dan mendengar aduan daripada pesakit sebelum kes itu, kalau pesakit rasa nak bawa ke mahkamah ataupun nak menyelesaikan di peringkat dalaman, mereka bolehlah. Jadi cawangan medical legal ni sebenarnya untuk mediasi sangat barulah. Dan kalau saya boleh katakan, sejak Akta Perantara 2012 ini ditubuhkan, cawangan medical legal secara rasmi menguruskan lebih kurang, tak banyak, boleh dikira dengan jari 5 kes mediasi. Sebab mediasi ni bukan satu platform yang popular di kalangan pesakit. Sebab sebagaimana yang ada, pesakit bila bertemu dengan peguam, mereka tak minta peguam untuk pergi sila buat mediasi. Tapi mereka nak kes mereka diangkat ke mahkamah untuk dibicarakan. Tapi ada dalam banyak-banyak kes ini, majoriti berjaya diselesaikan di peringkat mediasi dan kes diikatlah dengan keputusan mahkamah. Jadi proses mediasi di kecurangan perubatan di Malaysia banyak disyorkan oleh Yang Arif Hakim semasa pengurusan kes. Jadi Yang Arif akan tanya pihak-pihak, nak tak untuk diselesaikan dulu, dibincang dahulu dalam platform mediasi. Kerana apa? Mediasi ini adalah satu platform yang dilindungi oleh undang-undang, dia punya komunikasi antara dua pihak-pihak. Jadi pihak-pihak tidaklah komunikasi dua hala ini, yang perbincangan ini tidak disebarkan kepada pihak ketiga atau pihak luar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan maklum, Mahkamah Malaysia adalah mahkamah terbuka, yang mana-mana pihak boleh masuk dan mendengar dan melaporkan apa-apa perbincangan ataupun perbicaraan berkaitan dengan apa-apa kes jenayah ataupun perubatan sivil lah. Jadi hanya kes-kes tertentu je, contoh kes-kes perbicaraan melibatkan kanak-kanak, yang mana mahkamah tu berbicara secara tutup, di mana orang luar tidak boleh melaporkan atau memaklumkan apa-apa yang dibicarakan dalam mahkamah. So di Malaysia, apabila kita bercakap tentang
kecurangan perubatan, ia adalah satu maklumat yang sangat sulit. Kalau di bawah Akta Perlindungan Data Pribadi 2010, kita ikuti maklumat kesihatan ni sangat sulit dan ia agak memalukan sekiranya dibicarakan secara terbuka. Jadi platform mediasi ini memberi perlindungan, maklumat, komunikasi antara pihak-pihak supaya kes dapat diselesaikan tanpa memberi kita panggil menjatuhkan reputasi mana-mana pihak lah, sama ada pesakit ataupun hospital yang menguruskan kes lah. Ya. So, cawangan medical legal banyak menguruskan kes-kes kecurangan perubatan di Kementerian Kesihatan. Kalau ikut statistik ya, saya cakap, Kementerian Kesihatan ada 148 hospital seluruh Malaysia dengan beribu-ribu klinik. Jumlah kes medical legal aduan sahaja lebih kurang 200 ke 250 per year setahun. Dia tak naik, dia tak kurang. Daripada tahun 5 tahun lepas lah 2015 macam tu. Jadi kisaman kalau tengok di average kurang daripada 100 setahun. Tak banyak. Tetapi kita ada 16 pegawai yang memang khusus untuk menguruskan ini kerana kes-kes ni walaupun tak banyak tapi dia sangat kompleks. Dan penyelesaiannya biasanya Kementerian Kesihatan lebih bersetuju untuk menyelesaikan kes ni tanpa pergi ke mahkamah. Kalau boleh, kes-kes ni diselesaikan di luar mahkamah dan keputusan diendoskan dalam mahkamah. So cawangan medical legal secara amnya ditubuhkan untuk menguruskan kes-kes aduan medical legal dan kes-kes saman medical legal Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay. Okay, terima kasih doktor. Berdasarkan apa yang doktor terangkan tadi, kami difahamkan memang maksudnya jika kes ni dibawa ke mahkamah juga, hakim pun akan mengesyorkan seeloknya dalam kes perubatan ini adalah lebih sesuai diselesaikan melalui kaedah mediasi, kaedah yang tidak di luar mahkamah. Oleh itu, bolehkah doktor kongsikan pada kami apakah jika kalau kes-kes perubatan ini dibawa untuk selesaikan dalam menggunakan kaedah mediasi ataupun menggunakan dalam unit cawangan medical legal ini, boleh doktor kongsikan apakah bentuk-bentuk pertikaian yang selalu wujud dalam kes-kes perubatan? Okey. Saya ambil maklum semua yang dalam ni yang hadir ni tak ada latar belakang ilmu perubatan. Jadi saya cuba terangkan secara sedikit demi sedikit lah untuk faham, sebab nak memahami ilmu perubatan tu kena belajar, kena berguru 5 tahun sekurang-kurangnya. Jadi untuk ajar satu malam tu memang susah sikit lah. Jadi pertikaian yang selalu wujud dalam perkhidmatan perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia secara khususnya dan secara amnya di swasta, di fasiliti swasta atau hospital swasta, boleh dikatakan dalam 80% adalah melibatkan kecederaan semasa kelahiran bayi ataupun dalam bidang perubatan dipanggil Jabatan Obstetrik dan Gynekologi, iaitu jabatan yang menguruskan ibu hamil ataupun masalah hal-hal wanita yang berkaitan dengan kewanitaan lah. Tapi spesifik kecurangan perubatan biasanya dekat Malaysia ni banyak melibatkan isu-isu bayi dilahirkan bayi cedera semasa kelahiran dan aduan dibuat kepada sama ada dalam bentuk aduan awam ataupun saman di mahkamah, yang mana kes-kes kecederaan semasa kelahiran ini mengakibatkan bayi sama ada meninggal dunia ataupun yang paling besar adalah cacat. Untuk makluman semua, di perubatan, kalau kecurangan perubatan ni semua cakap Dr. Nizam ni cakap kasar. Bagi kami di kecurangan perubatan, biarlah seorang bayi tu dilahirkan mati daripada bayi dilahirkan cacat seumur hidup, kerana beban seseorang bayi yang cacat tu dia panjang, lama. Dan kesan kepada sama ada kepada ibu bapa, kepada pihak hospital, kepada semua kaki tangan yang terlibat tu terlalu besar. Saya ambil contoh, dalam kes-kes kecurangan perubatan melibatkan kecederaan semasa kelahiran ini, antara kes yang paling tinggi dia punya pampasan atau anugerah ganti rugi oleh pihak mahkamah. Di Kementerian Kesihatan, satu kes
nilai ganti rugi yang pernah diberi oleh pihak mahkamah tinggi adalah sebanyak 7 juta. So kalau hospital swasta, saya dimaklumkan ada satu kes bernilai 10 juta. Satu kes sahaja. Jadi nampak besar, tapi sebenarnya kecurangan perubatan ini masih kecil di kontrak. Kecurangan kontrak di kerajaan ni lebih besar lagi. Beratus-ratus juta, berpuluh-puluh juta. Kita tak cakap ratus-ratus ribu. Kita cakap juta-juta. Jadi selain daripada kecederaan bayi semasa lahir, kita ada kes-kes yang mana berlaku bukan pembedahan. Ini kerap berlaku. Ada tiga komponen semasa pembedahan dibuat, berlaku kecuaian, iaitu kecuaian untuk maklumkan kesan buruk akibat daripada prosedur yang buat pegawai perubatan ataupun doktor kesihatan. Apabila dia nak buat proses satu proses perubatan, risiko lah. Risiko boleh menyebabkan kecederaan, boleh menyebabkan cacat dan kesengsaraan, ataupun masalah. Jadi kadang-kadang kesihatan ni dalam pertikaian, ada dokumentasi, ada dokumentasi, tiada sokongan, maka itu langsung yang menunjukkan kecuaian berlaku. Jadi dalam kes-kes ini dalam sudut kesihatan daripada itu ada juga selain prosedur perawatan semasa pembedahan, diikuti dengan kes membuat diagnosis. Maksudnya seorang kaki tangan kesihatan sama ada nurse, doktor, contohnya pesakit datang dengan batuk, pada zaman COVID ni lah, pandemik ni kan, datang ke klinik batuk. Lepas tu doktor boleh cakap, ini sakit batuk biasa je, tak perlu apa-apa. Jadi pesakit dibenarkan pulang. Dan apabila beberapa hari kemudian pesakit mendapat simptom lebih teruk, batuk dia sesak nafas, bila dia pergi ke hospital, doktor kata ini jangkitan COVID-19. Maka dia boleh membuat aduan kepada doktor yang salah mendiagnosa dia dan mengatakan bahawa doktor ini cuai dalam merawat pesakit. Sebab kecuaian perubatan ni ada tiga elemen, bukan tiga elemen lah, maksudnya tiga komponen. Sama ada kecuaian memberi nasihat, kecuaian memberi rawatan ataupun kecuaian mendiagnosis. Yang banyak adalah dalam kalau daripada tiga jenis ini, kebanyakan adalah kecuaian memberi nasihat perubatan lah, memberi nasihat tadi sebelum pembedahan kan, menerangkan risiko apa yang berlaku. Tetapi kedua adalah kebanyakannya kegagalan untuk membuat diagnosis ataupun memaklumkan pesakit yang tepat berkenaan dengan penyakitnya. Dalam pandemik COVID ni agak banyak juga kes-kes yang mana doktor dia memandang remeh pesakit datang, oh pesakit ni batuk baru sehari, mungkin ini adalah batuk biasa. Jadi agak tinggi juga aduan pada tahun 2020 dan tahun ini yang berkaitan dengan kegagalan pihak-pihak Kementerian Kesihatan untuk membuat diagnosa COVID-19. Jadi bidang-bidang lain tak banyak. Jadi bidang berisiko tinggi dekat di perubatan ada tiga. Kalau tengok bila kata kes-kes perubatan ni ada tiga. Siapa yang nanti ada anak, ada saudara atau sepupu rapat yang nak ambil perubatan, nak jadi pakar, kata okey, bidang ni berisiko tinggi untuk mengalami ataupun untuk ada kecurangan perubatan. Pertama, yang saya cakap tadi, sakit puan lah, jabatan obstetrik. Yang kedua adalah jabatan kecemasan. Jabatan kecemasan ni cemas. Yang ketiga dekat Malaysia adalah jabatan ortopedik ataupun jabatan yang menguruskan hal-hal berkaitan dengan tulang. Sebab dia banyak saman yang mengatakan kemalangan, kecuaian, terlupa, mendiagnosa, salah diagnosa. Kaki sepatutnya
dikatakan ada kecederaan saraf atau kecederaan salur darah, tapi doktor tu hanya kata ada patah tulang je, yang lain-lain semua okey. Jadi akibatnya pesakit mungkin akan kehilangan kaki disebabkan salur darah tersumbat ataupun terputus, saraf rosak apa semualah. So 3 bidang ini antara yang paling kerap dikaitkan dengan kes-kes kecurangan perubatan. Jadi saya pulangkan balik kepada kepada moderator. Terima kasih doktor untuk info yang amat bermakna. Sesuatu yang agak baru pada kami semua. Berdasarkan apa yang doktor cakap tadi itu, dalam pertikaian perubatan ni terdapat 3 bahagian yang selalunya di mana isu ini berlaku, iaitu bahagian yang mana untuk kelahiran bayi itu, lepas tu bahagian kecemasan dengan ortopedik. Lepas tu doktor ada juga terangkan tadi bahawa dalam terdapat juga pertikaian yang berlaku dalam keadaan semasa ini, iaitu keadaan pandemik sekarang COVID-19. Oleh itu, dalam situasi terkini, pandemik COVID-19 ni memberi impak yang besar pada negara. Lepas tu terutama pada barisan hadapan frontliner dalam membantukan untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Untuk itu kami nak mohon untuk doktor untuk penjelaskan dengan lebih jelas lagi jika ada terdapat sebarang kes pertikaian perubatan dalam kalangan pesakit positif COVID-19. Okey. Kalau tengok di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit, tanggungjawab berkaitan dengan penyakit COVID-19 ini jatuh kepada Kerajaan Malaysia. Yang mana tanggungjawab itu untuk mengawal, untuk memastikan pesakit dirawat, tidak diberikan sepenuhnya kepada pihak hospital swasta. Sejak pandemik sehinggalah baru-baru ni, saya rasa pada penghujung tahun 2020 baru kita buka untuk pihak hospital swasta merawat pesakit dan perawatan. Jadi memang banyak aduan, terutamanya bila berlaku antaranya adalah seperti yang disebut tadi, salah diagnosis. Di mana pada peringkat awal doktor-doktor memang akan pesakit datang batuk semua, mereka akan mula berkata ini demam biasa, ini adalah batuk influenza, bukan COVID, tak ada kontak apa semua. Jadi ini peringkat awal. Yang kedua adalah bila keputusan-keputusan yang dilaporkan kepada pesakit tu, dia ada, kita panggil istilah positif, tetapi dia adalah kita panggil sebenarnya keputusan tu negatif. Keputusan saringan yang positif, tetapi bila buat keputusan sebenar melalui DNA sequencing atau PCR, dia jadi negatif. Jadi mereka buat aduan, kata saringan ni sebenarnya sepatutnya sama dengan ujian pengesahan. Dan ada terbalik juga, ujian saringan negatif tetapi ujian pengesahan positif. Ini antara aduan yang banyaklah. Dalam masa sama, kalau tengok masa pandemik ini, kalau siapa yang mengikuti perjalanan pandemik COVID-19 di Malaysia, ada satu masa di mana hospital di Malaysia terpu dengan pesakit. Tak boleh bawa masuk pun. Kalau siapa tahu, saya tak nak bagi rahsia lah benda, tapi kita ada satu tahap mana pesakit itu tak boleh masuk ke hospital atau tak boleh akses untuk mendapatkan rawatan di hospital. Jadi aduan terlalu banyak pada waktu itu, dan Kementerian Kesihatan membuat alternatif untuk membuka pusat-pusat yang bukan hospital dan jadikan sebagai hospital. Dan pada peringkat itu, kalau tengok itu pada tahun lepas, November 2020, Disember 2020, and then pada tahun ini dia ada kemuncak bulan 5, 6 macam tu. Jadi aduan di kalangan pesakit COVID ni banyak kepada mereka tidak dapat pergi ke hospital, ataupun bila mereka membuat panggilan ambulans untuk dibawa ke hospital, ambulans tak datang sebab satu hari ambulans terhad, tetapi panggilan itu mungkin 2-3 kali ganda jumlah perkhidmatan ambulans yang sedia ada. Jadi satu masa kita akan nampak bahawa pesakit meninggal dekat rumah. Sama ada pesakit tak mahu datang ke hospital, ataupun bila kaki tangan sampai dekat rumah, pesakit dah tambah teruk. Jadi aduan berkaitan pesakit positif COVID
kita uruskan, kita maklumkan bahawa semasa darurat tersebut memang sistem kesihatan di Malaysia sangat penuh dengan pesakit, tetapi Kementerian Kesihatan cuba membantu dengan membuka banyak fasiliti tambahan bagi menampung bilangan pesakit yang banyak. Kita menggunakan segala kemudahan kerajaan yang sedia ada, termasuk sumber manusia, askar, polis, sukarelawan untuk memastikan rakyat Malaysia ni berada dalam saman. Jadi apabila perkhidmatan vaksin telah tiba di Malaysia pada tahun pertengahan tahun 2020 tu, yang kita galakkan pula. Masalahnya Kementerian Kesihatan berperang lagi dengan satu kumpulan kita panggil masyarakat yang menolak vaksin. Dia bukan anti, tetapi dia takut untuk divaksin. Saya lebih suka menggunakan masyarakat takut. So bila masyarakat kita memberi pendedahan, kita maklumkan dan untuk mencegah supaya bila 98% ataupun lebih daripada 90% populasi telah divaksin, keadaan jangkitan ini boleh diturunkan. Atau sekiranya jangkitan COVID-19 ni terkena pada individu, dia tidak akan bertambah teruk. Jadi aduan-aduan kecemasan perubatan ni memang banyak. Kalau tengok di Kementerian Kesihatan, kita ada kita panggil Agrasia ataupun untuk pemberian komplikasi disebabkan oleh vaksin. Kerajaan kalau tak salah saya memperuntukkan nilai lebih kurang 10 juta tabung bukan mana-mana individu yang ada komplikasi pemberian vaksin, kerajaan akan menguruskannya untuk pemberian sanggup hatilah untuk penyelesaian, membantu keluarga dan pesakit agar dapat keringanan dalam berhadapan dengan komplikasi vaksin tersebut. Itu tindakan daripada kerajaan Malaysia. Tapi itu juga kalau tengok pesakit positif COVID ini sebenarnya bagi kumpulan B40, kerajaan Malaysia telah memperuntukkan kita panggil bantuan yang mana boleh dipohon MySalam untuk membantu pesakit COVID ini menangani masalah-masalah mereka tak dapat kerja ataupun tak ada gaji disebabkan jangkitan COVID-19 ini. Jadi kadang-kadang benda itu terpias kepada Kementerian Kesihatan dan kita di Kementerian Kesihatan membantu untuk pesakit-pesakit COVID. Dan kalau disebut dengan kecemasan perubatan ni, dia memang adalah topik yang sangat sensitif di kementerian, di mana kita kata semasa darurat memang walaupun pesakit itu kita tak dapat rawat dengan sepenuhnya disebabkan kekangan-kekangan, tetapi pesakit itu kita tak galakkan dia untuk bawa ke mahkamah lah, sebab kalau pergi ke mahkamah pun istilah undang-undang darurat itu telah membebaskan kerajaan Malaysia daripada disabitkan dengan apa-apa kecuaian yang disebabkan oleh macam hospital sesak, ambulans tak dapat datang. Jadi itu sebabnya Kementerian Kesihatan berkempen sehingga hari ini kalau bolehlah kesedaran kendiri itu penting supaya jangan kena sakit COVID-19 ni, sebab kita tak nak hospital-hospital di Malaysia penuh sesak kembali dengan pesakit COVID. Jadi kecemasan perubatan tu memang ada, kita uruskan di cawangan medical legal dan dia ada sebagaimana disebut tadi alternatif untuk supaya pesakit menerima bantuan, tak perlu pergi ke mahkamah lah, tetapi kerajaan Malaysia dan Kementerian Kesihatan khususnya tidak menghalang sekiranya pihak-pihak ini, pesakit-pesakit ini rasakan hak dia boleh ditegakkan di mahkamah, nak bawa, kita tidak menghalang, boleh pergilah. Tapi kalau eloknya mereka boleh ngadu ke Kementerian Kesihatan dan kita cuba bantu dan selesaikan. Saya serah kepada moderator. Terima kasih Doktor. Berdasarkan apa Doktor terang nanti, dalam pertikaian perubatan antara pesakit positif COVID-19 ni memang wujudlah ada isu-isu juga terdapat pertikaian antara mereka. Tapi kerajaan Kementerian Kesihatan Malaysia berusaha sebaik mungkin untuk memberikan alternatif kepada mereka untuk mengelakkan mereka daripada membawa terus aduan mereka kepada mahkamah. Memang tidak dinafikan dalam keadaan darurat sekarang ini, hospital apa semua kaki tangan jururawat, doktor apa semua memang agak kalutlah dengan keadaan sekarang ini.
Okey, oleh itu sebabkan tajuk utama kita ini berkaitan dengan mediasi dalam pertikaian perubatan, saya nak bertanyakan pada pandangan doktor, adakah mediasi ini merupakan jalan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah pertikaian perubatan ini dan apakah kebaikan mediasi dan keburukan mediasi jika ada untuk berkaitan dengan isu-isu pertikaian perubatan ini? Mediasi ni pada pandangan saya, kalau kita tengok negara yang mengamalkannya adalah jiran terdekat kita iaitu Singapura, di mana budaya dia lebih kurang je dengan Malaysia. Jadi mediasi ini sebenarnya membantu banyak menyelesaikan kes-kes tu dengan kos yang sangat rendah dan tidak membebankan pesakit ataupun pihak-pihak yang diadukan, iaitu pihak hospital lah. Yang kedua, mediasi ni dia ada merupakan platform yang sah dari segi undang-undang yang mana perlindungan komunikasi antara pihak pengadu pesakit kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan kesihatan pesakit. Jadi pihak ketiga ataupun orang awam tidak dapat mengikuti apa-apa komunikasi antara perantara pesakit dan pihak yang menguruskan kesihatan pesakit lah. Jadi dia diberi perlindungan kerahsiaan. Ini adalah penting kerana sebagaimana saya maklumkan tadi, maklumat berkaitan atau data berkaitan dengan kesihatan pesakit ni kalau ikut anda semua mungkin dah belajar pasal Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, dia memang satu akta yang menyatakan data kesihatan ni adalah data sensitif. So kalau dia dah dibawa ke mahkamah terbuka, data itu akan dikongsi bersama bukan sahaja di Malaysia, seluruh dunia. Ya. Jadi mediasi ini adalah platform yang secara undang-undangnya yang melindungi kerahsiaan. Apa-apa komunikasi di dalam mediasi ini adalah rahsia dan boleh didedahkan tanpa terma dan syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam akta mediasi. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang saya maklumkan, mediasi ni ada kelemahan dia. Maksudnya, apabila mediasi ini di Malaysia memerlukan sukarelawan. Maksudnya, dua pihak-pihak kena bersetuju. Kalau tak bersetuju, maka tak boleh nak bermediasi. Kalau mahkamah bersetuju, sakit bersetuju tetapi pihak hospital pula tak bersetuju, maka mediasi tak boleh berlangsung. Atau kadang-kadang tiga-tiga pihak bersetuju, tiba-tiba pihak insurans pula tak nak, pihak insurans hospital pula tak nak. Kata kami tak cover mediasi, kami hanya cover untuk perundangan untuk kes-kes mahkamah pula. Jadi dia menyusahkan pihak hospital. Walaupun pihak insurans, kita panggil insurance indemnity, tidak terlibat dalam kecurian perubatan, tapi mereka lah yang memberi perlindungan kepada pihak hospital dari sudut indemnity ataupun insurans. Jadi mediasi ini dia perlukan semua pihak bersetuju baru boleh duduk dan melaksanakan. Dan satu lagi, mediasi adalah bukan percuma di Malaysia. Walaupun diwawarkan, dia kena melibatkan serta-serta bayaran. Mediator ataupun perantara ini perlu dibayarlah. Dia ada pusat mediasi ini, dilantik. Tak banyak mediator tu, bayaran tak, tapi ada bayaran yang kena diberi kepada proses mediasi. Dan satu lagi kelebihan mediasi ini adalah keputusan yang dibuat walaupun dibuat secara bertulis, secara perjanjian dan boleh dikatakan itu adalah sebagai kontrak, tetapi sebelum endorsement ataupun sebelum pengesahan perjanjian itu, pihak-pihak itu boleh berubah pandangan. Saya ambil contoh kes kecurian perubatan yang melibatkan Kementerian Kesihatan. Kita dah bermediasi, kata kita pihak-pihak semua bersetuju semasa mediasi untuk selesaikan kes dengan satu nilai tertentu, tiba-tiba bila di hadapan hakim untuk memutamatkan keputusan tu, pihak pesakit kata boleh tak minta tambahan beberapa ribu lagi untuk kos ini, kos tu. Jadi kita macam takkan nak duduk bermediasi sekali lagi kan. Tadi masa kat mediasi tak nak cakap pula nak kos ni, bila depannya Arif nak minta pula tambahan. Jadi keputusan itu tidak boleh orang kata walaupun kita dah berjanji kata okey masa nak penyelesaian ni banyak ni, tetapi bila dia berubah fikiran disebabkan oleh faktor-faktor luar, maka dia tidak, mediasi tu macam tak boleh binding lah. Kadang-kadang dah bertulis pun, tetapi nak bawa kepada endorsement yang arif dekat mahkamah, tiba-tiba peguam pihak pesakit kata
saya nak tarik keputusan mediasi ni sebab kita rasa bicara di mahkamah memberi nilai yang lebih tinggi atau kempasan lebih tinggi daripada mediasi. Sebab mediasi ni untuk kecurangan perubatan ni dia terpulang kepada pihak-pihak nak menentukan berapa banyak nak bayar, nak menentukan liability berapa banyak. Jadi itulah mediasi ini dia kita panggil kalau dalam undang-undang kat Malaysia ni dia tidak terikat dan dia sukarela. Dia tidak semacam negara jiran Singapura yang mana mediasi itu ada satu perkara yang wajib sebelum kes kecurangan perubatan ini dibawa ke mahkamah. Kalau tak boleh selesai dekat mediasi, mahkamah akan hanya tengok apa isu yang tak boleh selesai kat mediasi. Bukan semua kes. Kalau contoh isu semasa kelahiran kata memang bayi ni ada kelewatan doktor untuk menyambut dia keluar. Okey, settle. Kita setuju ada tu. Lepas tu ada satu je yang tak bersetuju, pihak-pihak tak bersetuju, iaitu bayi ini lambat dimasukkan ke ward. Jadi kes ini, perkara itu dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Okey, saksi pakar akan bagi keterangan. Okey, lepas tu yang Arif akan betul. Okey, memang dapat kelewatan mahkamah. Dia boleh jadi semasa mediasi tu perkara-perkara yang berkaitan isu-isu kecurangan tu diselesaikan sepenuhnya ataupun separuh. So sebagaimana kat Malaysia, yang saya lihat keburukan dia adalah pihak-pihak kena bersetuju, dia kena sukarela. Yang kedua, dia adalah melibatkan bayaran walaupun sedikit. Yang ketiga adalah keputusan itu boleh berubah walaupun dia tidak mengikat. Macam keputusan mahkamah tu, kalau tak puas hati kena buat rayuan. Tetapi keputusan mediasi ni kalau dalam perjalanan nak pergi buat pengesahan tu, tiba-tiba pihak berubah fikiran, dia tidak mengikat pihak-pihak. Walaupun ada contohnya draft ataupun komunikasi itu telah ditulis dan hendak disahkan kemudian. Jadi itu antara pro dan kontra mediasi dekat Malaysia lah. Saya tak familiar dengan mediasi di negara lain, tetapi macam contoh yang paling dekat adalah Singapura. Bagi contohlah saya cakap mediasi mereka memang diwajibkanlah dalam undang-undang mereka untuk kes kecurangan perubatan dibawa dulu ke peringkat mediasi sebelum dibawa ke court. Kadang-kadang court boleh minta dimediasi sekali lagi kalau dia rasa perkara itu memang boleh selesai di peringkat mediasi lah ataupun perantara. Tapi di Malaysia mediasi ni bukan platform yang popular untuk kecurangan perubatan sebab salah satu dia kena bayar, sukarela dan keputusan itu boleh berubah sebelum di endorse. Okay. Terima kasih doktor. Saya serah kepada moderator. Okey. Berdasarkan apa yang doktor terangkan tadi, memang jelaslah bahawa dalam mediasi pun ada dia punya kebaikan dan ada keburukannya, dan yang mediasi dalam proses mediasi ini selalunya ada melibatkan perlu persetujuan daripada pihak-pihak yang terlibat, dan dalamnya pula ada faktor luaran yang mungkin akan menyebabkan proses mediasi itu tidak dapat dilaksanakan secara komplit lah dengan tu. Seterusnya nak bertanyakan kepada doktor, dalam sistem keadilan di Malaysia ni, sistem yang amat kompleks dalam penyelesaian masalah atau pertikaian antara individu, sistem yang sering digunakan adalah sistem mahkamah. Dan seperti yang doktor terangkan tadi, dalam pertikaian perubatan, mediasi juga ada digunakan. Namun begitu, saya ingin bertanyakan kepada pendapat doktor, adakah terdapat cara lain bagi menyelesaikan masalah pertikaian perubatan ini selain bawa kes ke mahkamah ataupun melalui proses mediasi ini? Sebenarnya memang ada. Saya selesaikan dulu kes-kes yang bawa ke mahkamah. Walaupun sakit dah bawa kes ke mahkamah, tetapi dia ada tata cara iaitu perundingan itu dibuat di luar mahkamah. Maksudnya kalau tengok cerita-cerita filem kan, dia ada perbicaraan di dalam mahkamah. Mana panggil saksi bicara, saksi pakar memberi keterangan. Biasanya di Mahkamah Malaysia, pihak plaintiff ataupun pihak sakit yang akan memberi keterangan dahulu, saksi pakar dia akan memberi keterangan, lepas tu diikuti dengan saksi defendant. Defendant adalah pihak kaki tangan ataupun pihak hospital yang merawat pesakit, dan kemudian diikuti dengan saksi pakar defendant. Kemudian hakim membuat keputusan dan memutuskan sama ada kecurangan ke tidak. Kemudian diikuti dengan kalau ada kecurangan, berapa banyak pula yang pihak-pihak defendant ataupun pihak yang dipanggil penjaga pengurus ataupun fasiliti kesihatan ini perlu bayar kepada pesakit. Ya. Lepas tu kalau kata
pihak-pihak tak bersetuju dengan keputusan yang arif, mereka boleh merayu di mahkamah yang lebih tinggi. Kalau mahkamah session ataupun mahkamah majistret, dia akan terus merayu ke mahkamah tinggi, dan kalau tak berbuah hati dengan keputusan mahkamah ini, dia boleh pergi merayu ke mahkamah persekutuan. Tapi biasanya kes kecurangan perubatan ni, kalau yang sekarang ni banyak menuju ke mahkamah tinggi. So bila dia pergi mahkamah tinggi pula, dia boleh pergi ke mahkamah rayuan. Lepas tu mahkamah rayuan tak bersetuju dengan keputusan mahkamah, dia boleh pergi kepada mahkamah persekutuan. Jadi untuk secara amnya pengurusan kes kecurangan perubatan dekat mahkamah ni memakan masa average dalam 5 tahun lah kalau kes-kes yang melibatkan Komited Kesihatan Malaysia. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak peguam fasiliti kesihatan, terutamanya peguam yang mewakili kerajaan Malaysia dan Komited Kesihatan, mereka dapati kes ni memang tak boleh dipertahankan. Kalau siapa yang suka kes-kes sport kan, dia orang biasa panggil, kalau orang kata kes ni koyak lah, memang bukti semua memihak kepada plaintiff ya. Jadi mereka akan berunding dengan peguam pihak satu lagi, iaitu kita cuba selesaikan dengan tanpa bicara secara penuh. Mungkin kita mengaku liability dan kita bicara hanya untuk pengiraan kuantum ataupun ganti rugi sahaja. Itu alternatif yang kes saman. Tapi kadang-kadang ada peguam katakan, okey tak apa, kita bincang pihak-pihak ni bersetuju tak, berapa banyak dia nak sebenarnya. Nilai yang dia nak sebenarnya kalau ikut kes semasa jauh lebih rendah daripada nilai yang kalau dibicarakan. Jadi Kementerian Kesihatan akan memberi pandangan kepada Jabatan Peguam Negara sama ada kes ni layak untuk diselesaikan dengan bayaran tertentu. Kita namakan, kalau anda semua mungkin kita namakan persetujuan penyelesaian tanpa pengakuan liability, yang mana kita bayar semata-mata untuk menyelesaikan kes, tapi bukan membayar untuk mengatakan kita kerajaan Malaysia bersalah dalam kes ni ataupun pihak-pihak defendant yang dinamakan bersalah dalam kes ni. Jadi yang itu dinamakan, biasanya istilah dia lebih kurang perundingan luar mahkamah, atau biasa Jabatan Peguam Negara menggunakan istilah perundingan penyelesaian luar mahkamah. Tapi dia sebenarnya diselesaikan dalam mahkamah tanpa perbicaraan. Itu kalau pergi ke saman lah. Tapi ada juga di Kementerian Kesihatan satu platform yang popular di mana pesakit tak perlu bayar apa-apa pun. Kalau ada kes-kes yang dia merasakan bahawa ini adalah kecurangan perubatan, dia boleh buat aduan di dalam sistem aduan Kementerian Kesihatan Malaysia yang dipanggil sistem SISPA. Tak apa yang ada tengok sistem pengurusan aduan awam, SISPA Kementerian Kesihatan Malaysia, boleh type tengok yang mana dia boleh type aduan itu dalam bentuk platform itu, dan bila aduan itu kita dapati berasas di pihak kementerian, di cawangan medical legal kita buat penyiasatan, kita analisa dan kita angkat ke dalam panel-panel untuk membincang kepada itu. Dan kita rasa memang ada kelemahan dalam pengurusan kes. Doktor ni sepatutnya dalam kes merawat dia bersalin, sepatutnya dia kena datang cepat, sakit dah, mengadu sakit, bayi dah nak bersalin, sepatutnya dia masih lagi melengah-lengahkan. Jadi kita akan memberi tawaran, kita panggil egrasya. Egrasya ni adalah satu bentuk tawaran penyelesaian tanpa melibatkan proses mahkamah langsung. Aduan je kita tengok, dan kita kalau aduan tu berasas, kita akan bagi satu bentuk egrasya, yang mana egrasya ini pesakit tak perlu lantik peguam. Pesakit akan diberi tawaran, untuk penyelesaian ini kerajaan Malaysia akan menawarkan nilai ini. Kalau bersetuju, sign agreement ini, yang mana pesakit dalam tempoh 3 ke 6 bulan akan menerima, kerajaan Malaysia akan membayar satu bentuk egrasya dalam direct kepada pesakit tanpa melalui perantara, nilai untuk menyelesaikan kes itu tanpa pergi mahkamah. Okey. Egrasya ni nampak macam egrasya sagu hati sikit. Oh jangan. Kerajaan Malaysia pernah membayar sebanyak 1.43 juta untuk satu kes so-called kecurangan perubatan lah, yang mana aduan melibatkan seorang ibu yang hamil dan dia menerima darah tercemar HIV. Saya quote satu kes 1.43 juta. Satu lagi kes 1 juta. Kita bagi walaupun egrasya berjuta kerajaan Malaysia bagi. Kerana kita tengok nilai-nilai itu adalah layak atau tak pesakit ini terima berdasarkan daripada kes-kes yang sebelum ni lah. 1 juta disebabkan oleh
pesakit semasa lahir mengalami kecederaan otak yang menyebabkan dia cacat kekal, mengalami sindrom ataupun penyakit yang dinamakan cerebral palsy. Jadi kita bagi 1 juta kepada ibu bapa untuk menguruskan anak ni. Tapi nilai yang paling rendah kita pernah bagi juga sebanyak RM600. Ini kes yang mana seorang doktor ataupun nurses bila dia buat pemeriksaan kesihatan ada barang tertinggal dalam badan pesakit, jarum, gauze, ini yang biasalah, gunting, macam-macam benda tertinggal. Jadi kita dalam kes 600 tu 2 hari je barang tu tertinggal. Jadi kita bagi ke ganti rugi kesengsaraan dan kesakitan lah untuk pesakit ini, untuk keluarkan benda tu. Jadi Agrasia ni antara yang saya promote lah untuk kalau ada mana-mana yang mengetahui bahawa ada ketidakpuasan hati terhadap komponen medical. Komponen medical ada 2. Kalau siapa-siapa yang nak tahu, sama ada penjagaan kesihatan ataupun rawatan. Rawatan ni termasuk diagnosis, pemeriksaan, investigation ataupun prosedur. Maka dia boleh buat aduan ke Kementerian Kesihatan. Boleh secara bertulis, surat kepada pihak hospital terus. Boleh melalui platform yang sampai sistem pengurusan aduan awam Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun SISPA, yang mana jikanya berasas satu-satunya aduan Kementerian Kesihatan yang berasas kita bagi Agrasia kepada pesakit. Yang ni kita uruskan tanpa pergi mahkamah. Di private pula, di fasiliti kemudahan kesihatan swasta, apabila mereka berbincang dengan pihak-pihak indemnity, iaitu pihak yang menguruskan insurans kejiwaan perubatan mereka, kadang-kadang mereka pihak kejiwaan perubatan memang akan membuat perbincangan tanpa pergi mahkamah. Sebab dia tahu kalau pergi mahkamah, kes-kes tu akan menjadi kos berlipat kali ganda. Jadi mereka pun ada alternatif cara berbincang tanpa pesakit perlu mengeluarkan wang untuk membayar kepada peguam pun melalui aduan. So jadi dekat Malaysia ni kita ada platform yang mana pesakit tak perlu lantik peguam untuk buat mediasi ataupun untuk pergi ke ni. Cukup dengan aduan je dah boleh orang kata membantu menyelesaikan kes tanpa complicated dengan pergi mahkamah. Namun ada pihak ataupun pesakit memang tak berpuas hati. Dia merasakan pembayaran Agrasia ataupun penyelesaian luar mahkamah terlalu rendah, mereka akan pursue untuk pergi bawa kes ke mahkamah dan bicarakan. Dan kalau tengok, kalau siapa-siapa yang mengikuti kes-kes kejiwaan perubatan yang kalau ada pernah dengar, dia panggil Principal Bolam, Principal Whittaker, semua cerita yang dalam ditulis itu, penghakiman itu adalah rekod perubatan pesakit yang mana dikongsi secara meluas di dunia. Maksudnya pesakit tu dah tak ada, kita panggil confidentiality, data perubatannya diceritakan sejak zaman berzaman lah. Kalau kes tu jadi kes proceeding, maka dia akan menjadi disebutlah setiap kali kes-kes kejiwaan perubatan. Bolam tu pesakit, Whittaker tu pesakit juga, Roger Doctors. Kalau dekat Malaysia, siapa yang pernah dengar kes Fiona tu pun pesakit. Jadi nama pesakit, dia punya perincian, dia punya jantina, umur dan semua akan didedahkan di mahkamah dan kita boleh baca. Kalau siapa yang ada boleh akses ni boleh baca. Jadi di Malaysia kita ada alternatif tanpa mediasi. Maksudnya bila pesakit beraduan baik di peringkat swasta ataupun kerajaan, mereka cuba kami di Kerajaan Malaysia ataupun Kementerian Kesihatan dan syarikat-syarikat indemnity insurance swasta cuba menyelesaikannya dengan pemberian Agrasia ataupun rundingan luar mahkamah. Itu sebabnya mediasi kat Malaysia ni dia tak famous sebab ada alternatif yang lebih murah lagi untuk menyelesaikan kes tanpa perlu melantik peguam. Saya serahkan pada moderator. Terima kasih Doktor. Nampaknya masa telah mencemburui kita. Walau bagaimanapun kita akan seterusnya lanjutkan dengan soalan yang bagi kata soalan yang terakhir. Pada pendapat kami, berdasarkan biodata doktor tadi, doktor telah berkecimpung dalam bidang perubatan dalam masa yang memang lama. Berdasarkan pengalaman doktor,
pernahkah terdapat situasi di mana pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi ataupun yang melibatkan perundingan tidak bersetuju dengan cadangan yang dicadangkan dan bagaimana keadaan tersebut diselesaikan bagi mendapatkan kata putus? Okay. Pertama sekali, saya kena betulkan soalan ni. Mediator bukanlah memberi cadangan. Mediator tak pernah memberi cadangan. Cadangan penyelesaian itu adalah di antara pihak-pihak, antara plaintiff dengan pihak defendant lah, antara pesakit dengan pihak yang menguruskan pihak hospital lah. Jadi mediator adalah untuk memudahkan komunikasi. Kalau ada masalah dengan komunikasi ini, mereka akan membantu untuk menerangkan, bertindak. Jadi cadangan, semua benda berasal daripada defendant dan plaintiff. So memang ada kes-kes yang mana pihak plaintiff yang saya sebut tadi tidak bersetuju dengan keputusan mediator, dan di pengalaman saya, kami pernah, pesakit dah bersetuju dah dengan nilai yang kita nak tawarkan, tapi apabila kita bawa kepada peringkat pengurusan tertinggi Kementerian Kesihatan, pengurusan tertinggi pula tak setuju dengan nilai tu. Sebab nilai tu dia kata terlalu tinggi lah, kalau kita lawan menang lah apa semua. Jadi kita terpaksa berbincang semula dengan pihak pengurusan tertinggi Kementerian Kesihatan, kata yang ini adalah fair. Kalau kita pergi, saya ambil penyelesaian itu melibatkan satu kes kecederaan seorang bayi semasa kelahiran, yang mana dia melalui pembedahan semasa dilahirkan bayi perempuan pipi dia tu terhiris dengan pisau, dengan pisau bedah yang menyebabkan luka lebih kurang 1.5 cm. 1.5 cm bayi perempuan dekat muka, dan bayi perempuan ni telah ditumbuk oleh ibu bapa selama bertahun-tahun, precious baby. Jadi kita nak bagi plaintiff telah bersetuju dengan nilai pada waktu tu 15,000 penyelesaian, tapi masa tu Kementerian Kesihatan kata kita boleh menang, kenapa kita nak selesaikan kes ni. Tetapi bila diterangkan, okey, kalau kata kes ini dibicarakan, nilai itu akan jadi lebih besar. Sebab nak bawa doktor-doktor datang ke court pun satu hari lebih kurang 10,000. Gaji untuk peguam pergi pun lebih kurang berapa ribu kan. Total kes tu kalau kita menang pun, orang kata macam menang sorak kampung tergadai lah. Kos untuk perbicaraan tu pun memakan ratus-ratus ribu. Bila kita terang, okey, better settle macam tu, okey, selesai. Jadi kita berjaya selesaikan mediasi. Tapi biasanya kadang-kadang adalah majoriti adalah plaintiff tidak bersetuju dengan cadangan yang telah ditetapkan semasa proses mediator. Walaupun yang menjadi mediator itu adalah yang arif daripada mahkamah. Jadi bila dia kata sila bawa untuk persetujuan pengakuan penyelesaian, mereka tiba-tiba kata nak tambah itu, nak tambah syarat ini, nak tambah lagi tu. Jadi kadang-kadang lepas perundingan mediasi, perundingan antara yang arif untuk endorsement, nak potong sana potong sini macam itulah. So memang kerap berlaku, sebab saya cakap tadi di Malaysia mediasi adalah sukarela. Dia tidak ada kuat kuasa daripada sudut undang-undang. Yang ada dalam bila ada ketidakpersetujuan tu, maka memang akan menjadi masalah dekat mahkamah lah. So yang arif akan kata okey tak apa, kita bicara je lah kalau macam tu. Okey, saya serah balik kepada moderator. Terima kasih doktor. Okey, baiklah, sebelum kita beralih ke sesi yang seterusnya, saya ingin bertanyakan kepada doktor, apakah nasihat doktor kepada masyarakat sekiranya terdapat pertikaian perubatan yang berlaku dan apakah tindakan pertama yang perlu diambil? Okey. Perkara yang saya rasa saya dah sebut tadi di Malaysia sangat kita masih menganggap pergi ke mahkamah tu adalah satu tabu lah, baik sakit ataupun kaki tangan kesihatan. So mereka boleh membuat aduan terus kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, sama ada aduan di peringkat swasta ataupun kerajaan berkaitan dengan ketidakperubatan perubatan ni. Dan bahagian yang terlibat adalah bahagian di mana saya bertugas sekarang ini, di bahagian amalan perubatan. Kami terima semua aduan yang berkaitan dengan ketidakperubatan perubatan di fasiliti sama ada kerajaan atau swasta. So kalau swasta ada cawangan lain, cawangan kawalan amalan perubatan swasta yang akan menguruskan. Kalau aduan kerajaan,
dia melibatkan cawangan amalan cawangan medico legal. Tapi kalau pesakit rasa dia tidak boleh mengambil kita panggil tak pandai nak buat aduan, dia boleh pergi kepada pihak-pihak yang pandai buat aduan lah. Ni macam sekarang ni famous sorry Sarawak tengah pilihan raya wakil-wakil rakyat kita kerap terima wakil-wakil rakyat hantar sakit saya penduduk di kawasan saya ni ada nak mengadu pasal kecurangan perubatan, kita terima ataupun biasanya yang saya tak galakkan lah apabila pesakit membuat aduan di platform media sosial. Kalau boleh jangan buat sebab dia bukan hanya memberi impact negatif kepada sesi kesihatan, tetapi perkara tu boleh ditambah asam garam menjadi perkara yang lebih buruk untuk pesakit dan keluarga mereka. Saya pernah menguruskannya di mana bila dia orang dah post benda tu, lepas tu walaupun post tu telah dipadamkan masyarakat netizen Malaysia ni memang terkenal dengan membawang, ditambah lagi sampai pesakit dan keluarga pesakit tu malu. Jadi kami tak boleh nak membantu bila dia minta boleh tak pensiasatan boleh tolong buangkan post-post berkaitan dengan gambar dengan ibu apalah kadang-kadang kan. Kita kata kalau boleh tak perlu pergi ke media sosial, terus buat aduan secara rasmi dalam platform aduan Kementerian Kesihatan, yang mana kalau memang ada kecuaian ataupun kita dapati ada kelemahan dalam pengurusan kes kesihatan, kita akan cuba selesaikan dengan pembayaran ikhlas. So itulah nasihat saya untuk anda-anda tuan-tuan yang akan jadi pengamal perundangan satu masa nanti. Jangan terus bila pesakit kecurangan perubatan. Saya tahu ramai peguam akan rasa bawa ke mahkamah, tapi pergi ke mahkamah dia pun gagap juga nak bertanya. Dan bila kalah kena marah dia. So ada alternatif lain, buat aduan dulu. Dia ada tempoh masa yang kita kalau rasa macam dah nak sampai tempoh tak boleh selesai juga, dia nak pergi mahkamah, silakan. Tapi bagi pengadu ataupun sakit buat aduan secara rasmi supaya kita boleh ambil tindakan. Serah pada moderator. Terima kasih Dr. Nizam atas perkongsian yang amat menarik sebentar tadi. Pelbagai input yang telah kita peroleh pada malam ini. Baiklah sidang hadirin sekalian, kita akan teruskan sesi kita dengan sesi soal jawab. Jika mereka yang mempunyai sebarang soalan untuk diajukan, anda boleh berbuat demikian dengan menekan butang unmute ataupun menulis soalan anda di dalam ruangan chat box. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada soalan contohnya macam ni. Bagaimana dengan situasi di mana mangsa telah dapat pampasan yang sewajarnya lah, tetapi dia masih macam tak puas hati. Boleh tak mangsa filekan kes ke mahkamah ataupun ada proses mediasi sekali lagi dia kena buat? Maksudnya kalau kes tu telah selesai, pesakit telah menerima pampasan, dia masih tak berpuas hati. Okey. Untuk makluman, kes kecurangan perubatan ni adalah salah satu cabang dalam undang-undang TOT. Kalau dia satu cabang yang besar jugalah. Di Malaysia, kalau perkara itu telah dibicarakan, telah diselesai, telah di-endorse dekat mahkamah, dia tak boleh membangkitkan balik isu yang sama dekat mahkamah, walaupun mahkamah yang lain. Tapi dibawa ke mahkamah tinggi Kuala Lumpur, lepas tu nak bicarakan kes tu dekat mahkamah tinggi Johor Bahru. Tak boleh dan kalau kata dia tak berpuas hati dengan penyelesaian tu, dia kena buat dalam tempoh rayuan. Kalau kata benda tu dia tak berpuas hati dengan nilai tu, mahkamah ada tempoh di mana pesakit boleh merayu. Walaupun dia dah selesaikan kes tu di mahkamah stimulasi, tapi dia rasakan perlu tambahan, dia boleh pergi ke mahkamah tinggi dalam tempoh rayuan. Saya tak berapa familiar dengan berapa tempoh dia, yang saya sebut salah juga, tapi dia tak lebih daripada sebulan. So dalam masa sebulan tu atau 3 minggu tak salah saya, dia kena merayulah, membuat rayuan. Tapi kalau kata dia dah nak buat selepas itu, kita tak dapat membantu. Even ada kes-kes di Kementerian Kesihatan yang mana mereka telah pun dianugerahkan dengan jumlah pampasan, masih lagi membuat aduan di Kementerian Kesihatan. Dan kita kata, memang kita tak boleh pindah, tapi kalau pesakit itu sebenarnya yang kita boleh bantu, sebab kerajaan Malaysia banyak bantuan, kebajikan apa semua, kita akan
cuba mempermudah cara bagi membolehkan sakit-sakit dibantu dari sudut kebajikan. Sakit yang dah sama Kementerian Kesihatan Malaysia boleh datang kat fasiliti Kementerian Kesihatan mendapat rawatan. Kita tak pernah halang. Dan walaupun kerajaan dah bayar 7 juta, walaupun dia kata saya sakit sini nak dapatkan perawatan ni, boleh, tak ada. Kita tak pernah mengatakan okey sakit dah saman tak boleh datang. Itu antara kebaikan kerajaan Malaysia lah, masa dia boleh dapat rawatan. Tapi untuk menyelesaikan pertikaian dah selesai dekat mahkamah, kalau dalam tempoh yang dibenarkan untuk rayuan, mereka boleh buat rayuan. Kalau dah lebih daripada itu, mereka tak boleh nak tunda lah apa-apa benda yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Terima kasih Doktor. Ada soalan lagi? Dilakukan untuk mencapai kata sepakat. Jangka masa, tetapi dia berhak media bersifat sukarela. Biasanya saya difahamkan untuk kecewa ni kita akan abang daripada 6 bulan lah. Kalau dah melirik-lirik ataupun 5 maksimum atau 6 sesi. Sebab mediasi ni dia masyhur untuk penyelesaian kes-kes perceraian. Sama ada perceraian orang-orang bukan Muslim. Sebab dia melibatkan pemberian atau penjagaan anak semula. Biasanya dia akan libatkan sesi maksimum 5 atau 6 sesi. Kalau dah nak lebih daripada tu, biasa mediator kata saya dah tak. Tapi dia tak ada had tertentu lah. Untuk kecewa perubatan, biasanya kalau pengalaman saya maksimum 4 sesi. Kita pergi. Itu pun yang biasa keempat tu yang Arif dah bertanya kat Melayu. Kenapa, apa masalah tak selesai lagi ni, dan kalau tak selesai kita bawa untuk pembicaraan. Jadi kalau boleh mediasi tu bergantung juga kepada mediator ataupun perantara tu berapa dia nak allow, tapi biasanya dia kurang daripada 6 atau 7 lah, biasa 5. Kalau dalam kerja biasa 3 atau 4 sesi yang melangkaui masa dalam 6 bulan macam tu. Soalan seterusnya, moderator. Soalan seterusnya daripada saudara Fazli. Selamat petang Doktor. Saya nak tanya, kenapa terdapat kes yang tidak berjaya diselesaikan menggunakan kaedah pengantaraan ini? Saya rasa saya dah terangkan, tetapi secara amnya saya tahu kes pergi ke pengantaraan adalah di Malaysia dia tidak terikat dengan perundangan. Maksudnya semua secara sukarela. Jadi bila di dalam kita panggil bila dalam mediator tu semua dah bersuka hati, dah okey, bersetuju, tapi bila dia keluar faktor luar mempengaruhi dia atau pemikiran dia berubah, jadi mediasi itu tidak berjaya ataupun memang pihak-pihak tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai isu yang dibangkitkan semasa mediasi. Ada fakta yang berjanggal. Contohnya yang ini kata ada kelewatan, yang ini kata tak ada kelewatan. Jadi fakta itu perlu diperjelaskan dekat dalam mahkamah. Ataupun pihak-pihak tak bersetuju dengan nilai penyelesaian. Satu nak 1 juta, seorang kata nak 500,000. Jadi dalam mediasi adalah sukarela bersama mencapai kata sepakat. So kalau tak ada istilah sukarela bersama untuk menyelesaikan, maka itu menjadikan mediasi itu gagal. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya daripada saudari Aini Syahidah. Assalamualaikum Doktor. Saya ada soalan. Kiranya Kementerian Kesihatan Malaysia ini menguruskan kes untuk doktor sahaja atau medical assistant, nurse dan jawatan lain termasuk sekali? Okey, kejuruan perubatan ni bukan hanya berlaku kepada perkhidmatan yang diberikan oleh doktor je. Kita ada juga perkhidmatan yang dibuat atau diberikan oleh kerani. Saya ambil contoh. Di Kementerian Kesihatan kita ada paling banyak perjawatan daripada setinggi-tinggi pangkat ketua pengarah kesihatan kita yang turus 3 tu adalah pakar perubatan sampailah serendah-rendah pangkat iaitu biasanya PA lah. So dalam kes PA ni pembantu am, pembantu pembantu am pejabat yang hantar surat,
ada satu kes di mana bukan kecuaian doktor tetapi kecuaian PA bila dia masukkan surat dalam fail, satu laporan laporan berkaitan dengan sel. Kita tengok sel bawah mikroskop, laporan tu mengatakan bahawa sel ni ada kanser. So laporan tu tidak dimasukkan dalam fail. Jadi doktor tak tahu. Dia tak tahu, doktor ingat kalau tak ada laporan maksudnya normal. Tapi laporan tu selepas tahun kemudian baru ditemui semula dan kita dapati kecuaian tu bukan dilakukan oleh doktor tapi PA lah, dia cuai untuk memasukkan laporan tu dalam. Jadi kita tanggung semua. Kita tanggung sebab di bawah Akta Prosiding Kerajaan, kalau siapa yang berminat, perkara 5 atau 6 dia disebut apa-apa kecuaian yang dilakukan oleh ejen kerajaan akan ditanggunglah oleh pihak kerajaan bagi kerajaan Malaysia lah. Ini termasuklah MA nurses dalam kes COVID ni, sukarelawan yang membantu Kementerian Kesihatan Malaysia cover. So siapa-siapa yang bekerja dengan Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun kerajaan Malaysia, jangan risau pasal perlindungan indemnity, insurans dia punya whatever apa kelemahan dalam pemberian rawatan, sama ada dia adalah petugas kesihatan atau bukan kesihatan, dalam pemberian perkhidmatan kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia akan ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Yes, tak perlu risau. Bukan hanya untuk doktor je. Kita tanggung juga nurses, untuk MA. So asalkan dia ejen, kalau panggil ejen kerajaan Kementerian Kesihatan Malaysia, kita akan cover dia. Termasuklah sukarelawan. Sukarelawan yang dilantik oleh kerajaan Kementerian Kesihatan untuk memberi, contohnya dalam COVID lah, kita tanggung juga. Kita cover dia. Moderator, soalan seterusnya. Ada soalan sambungan daripada saudari Aini Syahidah. Doktor, apabila seorang pasien itu dah buat aduan pada Kementerian Kesihatan Malaysia tentang doktor, nurse atau apa-apa jawatan medical staff, bolehkah mereka itu dibuang kerja dari Kementerian Kesihatan Malaysia? Okey. Apabila kes-kes ini telah diselesaikan di peringkat Kementerian Kesihatan, pesakit telah dibayar satu bentuk aggression ataupun penyelesaian kesaman oleh bukan Kementerian Kesihatan bayar kepada pesakit, kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kewangan akan membayar, maka di bawah Akta Prosiding Kewangan satu penyiasatan perlu dibuat yang mana mengatakan kenapa kerajaan kena bayar saman ataupun penyelesaian aggression ni. Jadi bila laporan telah dibuat, kaki tangan yang didapati ada melakukan kecuaian dalam melakukan tugas lah, memang itu adalah 100% kita tengok beyond reasonable doubt. Okay? Dalam tata tertib, kita akan ambil tindakan tata tertib. Okay. Tindakan tata tertib kepada kaki tangan adalah bersifat, dia bukan dalam kes sivil, dia punya reasoning ataupun dia punya evidence adalah balance of probability ataupun sementara. Dia punya bukti itu perlu ditunjukkan sebagaimana kes jenayah, melampaui keraguan munasabah. So memang bila ada kesalahan yang ditunjukkan itu melampaui keraguan munasabah, kaki tangan boleh dikenakan tindakan tata tertib serendah-rendah amaran ataupun kita panggil turun pangkat, potong gaji, turun gaji, kita bagi yang paling keras adalah buang kerja. Yes, memang pernah kita buang kerja kepada kaki tangan yang cuai melakukan kecuaian perubatan ni lah. Saya ambil contoh, dia punya tugas adalah untuk memastikan sampel yang diberikan, sampel darah yang diberikan kepada pesakit, darah yang diberikan kepada pesakit adalah bebas daripada kuman, tetapi dia gagal untuk menjalankan tugas saringan itu dan kita dapati memang sebenarnya dia cuai. Dan memang ada kita panggil prosedur kerja untuk memastikan darah yang tercemar dengan HIV, dengan hepatitis B, C, penyakit lah tidak diberikan kepada pesakit tapi dibagi juga. So kita dapati dia punya kesalahan tu terlalu berat dan kita kenakan kaki tangan dikenakan tindakan tata tertib untuk dibuang kerja. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya daripada saudari Nur Ashikin, ada dua soalan yang ditanyakan. Soalan pertama, bolehkah doktor berkongsi pengalaman yang dialami dalam mengenangi orang yang sukar untuk dirunding dan bagaimana doktor mengendalikan situasi tersebut?
Soalan keduanya, situasi di mana seorang doktor telah melakukan kecuaian terhadap seorang bayi, sebagai contohnya menggunakan kapas untuk mengelap luka pada mata bayi yang sedang berdarah lalu menikakan serpihan kapas pada mata bayi tersebut, perkara seperti ini harus dibawa kepada mediasi ataupun dibawa ke mahkamah. Dan apakah tindakan yang akan diambil terhadap kecuaian doktor tersebut? Okey. Saya jawab soalan nombor 2 juga. Saya rasa tadi saya dah jawab. Semasa pemberian rawatan, apa-apa dalam isu ni, ini adalah contoh yang dikatakan kecuaian perubatan. Tetapi nak tentukan doktor ni yang buat silap ataupun faktor luaran yang menyebabkan doktor ni buat silap, ia akan ditentukan oleh jawatankuasa tata tertib lah yang menentukan sama ada doktor ni akan diambil tindakan. Dan saya dah terangkan tadi, tindakan itu sama ada serendah-rendah dalam bentuk amaran atau seberat-berat dibuang kerja. Itu saya dah jawab tadi. Tapi untuk soalan yang berkaitan dengan pengalaman menangani orang yang sukar untuk dirunding ni, sebenarnya itu adalah saya panggil rutin harian saya lah di cawangan medical legal. Dan untuk menjawab soalan ini, sebenarnya saya ada sesi 6 jam untuk training untuk ni, tapi saya ringkaskan. Menangani pesakit bila datang berjumpa dengan Kementerian Kesihatan, sebenarnya mereka bukan nak akan penyelesaian itu sangat, sebab mereka tahu dah, mereka dah maklum, sedia maklum kementerian boleh bagi tu, boleh bagi ni. Tetapi sebenarnya lebih kepada untuk meluahkan perasaan dan sebab tak ada platform di luar sana yang boleh menyebabkan pesakit menduahkan, dan mereka tahu orang yang mendengar itu ada kebolehan atau kuasa untuk mendengar dan membantu. Jadi biasanya saya akan menasihatkan pegawai-pegawai saya kalau pergi untuk mediasi ataupun pegawai-pegawai di peringkat negeri untuk kata, bila berhadapan dengan pengadu yang sukar, pengadu bukan nak dengar kita punya keterangan. Mereka tak nak pun. Mereka dah tahu, memang sangat pandai. Kalau tak, mereka tak buat aduan. Mereka nak meluahkan rasa. Adalah paling penting sebagai seorang pengurus aduan atau pengurus kes-kes medical ini, mendengar dan bertabahlah untuk mendengar. Bertahan Siapa boleh dengar kalau orang marah-marah kan? Tak semua boleh, tapi kena tahan perasaan tu. Dan bila pesakit tu tak boleh lagi nak bercakap, dia tersekat, kita membantu untuk dia melahirkan emosi tersebut secara dengan pertanyaan-pertanyaan yang menasabah. Kita bantu apa yang menyebabkan cik nak tak puas hati, macam tu lah. Jangan tanya soalan-soalan kenapa, why, dan lepas tu kita kata kita betul salah. Tak, ia akan menjadikan lebih konflik. Jadi dalam part ini di medical legal kita panggil grievance mechanism, di mana dalam grievance mechanism komponen paling penting dan saya tekankan bila menangani orang yang sangat sukar untuk dirunding adalah kita kena diam, belajar untuk diam dan belajar untuk mendengar. So bila belajar yang ketiga adalah bertanya kan. Satu-satu orang tak akan boleh marah lebih daripada 1 jam. Tak percaya, anda marah, cuba anda marah lebih dari 1 jam. Anda akan penat. Saya akan dengar dan biasanya saya akan susuli dengan soalan-soalan untuk dia meluahkan perasaan. Dan pengalaman saya, bila seseorang tu dia dah mula start menangis, maksudnya dia dah reda dia punya emosi, dan biasanya dia akan lebih tenang, barulah kita boleh menerangkan kepada dia apa kita punya penemuan dengan berhati-hati. Jadi bila orang yang datang dengan pihak Kementerian Kesihatan ni, biasanya emosi dia nak meluahkan emosi dia yang tak dapat. Jadi kita perlu menjadi orang yang mendengar emosinya, kita bantu dia meredakan perasaan marah, whatever yang. Ada pesakit yang suka dirunding. Sebab di Kementerian Kesihatan ada pesakit yang kita panggil pesakit psikiatrik, yang memang kita panggil secara undang-undang dia memang gila. Tapi bila dia mengadu, dia marah tu, dia tak boleh marah lebih daripada 1 jam. Dia akan penat. Bila dah penat tu kita kata, okay, tak apa, nanti kita akan runding sekali lagi, kita buat appointment berikutnya. Itu adanya pakar psikiatrik. Sebab pakar psikiatrik tu boleh tahu, oh ini sekejap aja ni, biar dia bercakap. Kita diam, kita dengar. Okay. So tips siapa-siapa ini untuk apply kepada yang ada pasangan akan datang, yang kahwin rumah tangga. Kalau pasangan anda marah, diam dulu, dengar.
Sebab dia nak meluahkan pesanan. Kalau anda bercakap, dia bercakap, siapa yang nak mendengar? Akan jadi konflik juga. Okey? Itu tips lah. Siapa yang nak berminat, saya boleh bagi ceramah 6 jam sesi berkaitan dengan kita panggil grievance mechanism, pendengaran yang baik, macam mana nak menyelesaikan isu luahan politik, macam mana tahan, nak bagi sabar, saya boleh bagi. Mungkin sesi lain lah. Tapi itu tips-tips yang saya bagi dekat ni. Soalan seterusnya, moderator. Okey, soalan terakhir daripada saudari Safia. Assalamualaikum doktor. Saya ingin bertanya, apakah contoh-contoh kes perubatan yang pernah doktor selesaikan? Uish, contoh saya macam dah bagi tadi kan. Okey. Saya ambil yang antara kes-kes yang menyentuh jiwa dan raga saya lah sebagai seorang doktor di Kementerian Kesihatan dah 13 tahun dan di cawangan medical legal ni dah 7 tahun. Antara kes yang kita rasa memang doktor ni memang cuai dan ialah seorang kanak-kanak tunggal, anak tunggal seorang ibu yang telah pun bercerai. Yang mana ni harapan keluarga buat pembedahan tulang belakang tiba-tiba cacat. Kita 3 hari saya bermesyuarat untuk membantu ibu ini. Kita dapati memang doktor ni dia tersilap baca laporan X-ray, dia tak tengok X-ray tu, dia hanya tengok laporan saja. Doktor yang melaporkan silap, doktor yang buat pembedahan pun silap. Dia banyak rangkaian tu lah. Jadi kita membantu banyak. Selain daripada kita bagi Agracia kepada pesakit, kita bantu dari sudut education, Jabatan Kebajikan, dapatkan dia kat PU, dapatkan dia bantuan untuk daripada NGO untuk bantu pembelajaran dia. Dan saya rasa dekat di hati saya sebab ibu ni call saya balik dan mengucapkan terima kasih kerana kerajaan Malaysia dan Kesihatan bantu dia banyak sampai dia boleh buat dan kalau dia ni memang dia maknanya orang jaga sebab dia untuk masa depan anak dia. Anak dia memang pandai lah. Dan satu lagi kes kalau saya boleh kongsi adalah melibatkan kes ni pelik sikit sebab yang membuat aduan adalah doktor yang merawat pesakit. Doktor ni sendiri yang suruh pesakit buatlah aduan dan saya kata sepatutnya tak boleh berlaku lah, tapi pesakit ni seorang kanak-kanak yang sangat comel. Dia datang sebab asma dan tapi doktor pada waktu tu doktor yang merawat tu gagal memberikan rawatan asma menyebabkan kanak-kanak ni cacat. Jadi doktor yang ni lembut hati call telefon saya, doktor saya ni sedih, nangis-nangis doktor tu, kesian. Dia kata boleh runding apa mak ayah dia nak, and then kita buatkan dalam bentuk aduan dan bagi Kementerian Kesihatan. Kita akan cuba bantulah. Jadi Kementerian Kesihatan bukan hanya membantu dari sudut membayar Agracia, kita akan memudah cara untuk kanak-kanak ni mendapat bantuan, kebajikan, menghantarkan dia ke mana sekolah atau NGO yang boleh membantu. Dekat juga kes ni sebab anak ini adalah anak yang kita panggil anak berharga kepada pasangan. Satu-satunya anak yang dah lah suka untuk dapatkan anak kan. Bila berlaku kejahatan kita akan rasa sedih. Saya menangis lah dalam kes ni, memang mengalir juga air mata sebab kalau tengok gambar tu cantik budaknya. Tapi apa nak buat kan. Jadi walaupun kaki tangan kesihatan ni dia ada kuasa kalau kalau orang awam dia pegang pesakit atau pegang orang lain tanpa kebenaran, dia dah dikenakan tindakan jenayah kan. Walaupun tapi kaki tangan kesihatan ni dia ada kuasa untuk memegang, untuk memeriksa, untuk merawat, memberi rawatan. Tapi bila lakukan kecuaian perubatan ni ataupun kesilapan dalam pemberian rawatan ni, impact dia adalah kepada masa depan pesakit. Jadi memang dekat di hati. Dan kena ingat manusia bukan robot, dia ada hati dan perasaan. Kecuaian perubatan saya cakap tadi kan masa mula-mula lebih baik kalau kecuaian itu berlaku menyebabkan pesakit meninggal dunia sebab dia punya emosi yang ditanggung oleh keluarga lebih cepat atau boleh senang reda. Tetapi kalau seorang tu kecuaian berlaku dan menyebabkan seorang itu cacat, agak lama juga keluarga dan pesakit terpaksa menanggung. Kadang-kadang sampai umur tua. Jadi itulah, bila
saya nak cakap tapi saya tak boleh sebut. Nanti kan orang ikut lah. So, Dr. Nizam ni suka pesakit mati daripada suka pesakit hidup. Tak. Maksud saya adalah beban tanggungan keluarga itu bagi pesakit yang meninggal dunia lebih kurang lah berbanding dengan pesakit yang cedera dan cacat. Jadi bagi pesakit-pesakit yang cakap, hati saya memang lembut, tersentuh. Dan kalau boleh saya ingatkan kepada doktor-doktor yang bertugas, kalau boleh berhati-hati, jangan cuai, fikir semasa-masa, rujuk kepada pakar sebelum membuat keputusan agar perkhidmatan yang kita bagi sentiasa terbaik untuk masyarakat. Okey, itu saja. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih doktor. Sebelum sesi soal jawab berakhir, adakah apa-apa soalan lain lagi yang ingin diajukan daripada para peserta? Ya, saya ada. Silakan. Dr. Niza, maaf saya nak bertanya lagi. Untuk jawatan Boleh. pekerja kontrak seperti MA kontrak, doktor kontrak dan nurse kontrak, mereka dah lakukan kesalahan dan pasien mengadu di KKM. Adakah pekerja kontrak ini akan terus diberhentikan kontrak ataupun mereka yang kontrak ini juga akan dikenakan tindakan tata tertib seperti pekerja kesihatan yang tetap? Terima kasih. Okey. Sebagaimana saya nyatakan peringkat awal tadi, apabila berlakunya kecurangan perbuatan dan kerajaan Malaysia telah membayar satu bentuk ganti rugi kepada pesakit, semua kaki tangan kerajaan yang terlibat dalam kes ini akan diberi pengadilan yang wajar dalam lembaga tata tertib. Dia bukan kata terus okey kita tamatkan kontrak, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh, kita bukan mengamalkan undang-undang hutan. Awak bersalah, pecat. Tak boleh, itu bukan macam dalam filem. Kita kena ada peringkat dia dan kita tengok sama ada itu adalah faktor individu itu sendiri ataupun faktor persekitaran. Sama ada faktor itu disebabkan oleh macam contoh COVID lah, kita ambil pandemik, ramai pesakit, tak boleh nak memberi rawatan yang optimum. Jadi kita ambil kira faktor-faktor walaupun ia pekerja kontrak, kita akan ambil kira yang ini bukan disebabkan oleh doktor. Macam mana seorang doktor hendak disabitkan dengan satu kesalahan sekiranya dia bertugas 36 jam tanpa tidur. Anda tengok 24 jam, saya pernah bekerja 36 jam, lepas 36 jam pensan terus tak bangun. Jadi kita tahu faktor-faktor kekurangan kaki tangan, KKM tak boleh bagi fasiliti. Kadang-kadang benda tu faktor luaran yang banyak mempengaruhi kecuaian itu. Jadi kita ambil tindakan wajar, pendingan wajar sekiranya memang betul lah berdasarkan bukti yang melampaui, saya cakap tadi, melampaui keraguan munasabah. Tata tertib adalah bukti dia yang dikemukakan oleh pihak PKM mesti melampaui keraguan munasabah. Dia mesti dalam bentuk sama dengan undang-undang jenayah juga. Kalau ada keraguan sedikit pun kita akan tolak kes tu dan kita akan anggap bahawa kes ni tak melibatkan kecuali disebabkan oleh individu. Tapi kalau memang betul lah doktor yang kontrak itu memang tidak akan diambil termasuk buang kerja atau tamatkan kontrak. Tetapi kalau memang tak ada, kita akan teruskan juga kontrak tersebut. Malah kalau ada kes-kes kecurangan perubatan ni berlaku, nama doktor tu masuk dalam dia dipromot jadi tetap, lepas tu dia jadi pakar, ada. So jangan risau. Sebab faktor tu bukan hanya faktor individu tetapi banyak lain faktor luaran yang mempengaruhi berlakunya kecuaian tersebut. So balik pada soalan, doktor kontrak sama je, kita akan anggap dia sebagai kaki tangan kerajaan. Dia akan dihadapkan ke lembaga tata tertib dan lembaga tata tertib akan menengok bukti melampaui keraguan munasabah untuk menyabitkan doktor ini satu-satu kesalahan tata tertib, sama ada untuk diberi amaran ataupun diambil tindakan buang kerja ataupun dibebaskan daripada petuduhan. Ada soalan lain, moderator? Ada soalan lain daripada peserta? Jika tiada soalan, sesi soal jawab telah pun berakhir. Terima kasih doktor. Kini kita telah sampai ke sesi fotografi. Kejap. Bagi saya seminit untuk promote diri saya. Okey, boleh doktor. Okey. Silakan. Saya tak berani nak share saya punya nombor telefon dengan semua orang sebab
nombor telefon tu satu benda yang personal lah, tetapi saya akan type dalam chat box ini saya punya email. So kalau ada apa-apa ni boleh email kepada saya. Kejap ya. Oh. Ini email rasmi saya lah. Yang mana kalau ada pertanyaan boleh email kepada saya terus untuk kalau malu nak tanyalah saya bagi email saya ni@zam@moh.gov.my. Okey, kena ingat saya adalah pegawai perubatan. Saya bukannya pegawai undang-undang ataupun pegawai mediasi ya. So kalau nak tanya pasal perubatan, insya-Allah saya boleh bantu. Tapi kalau lebih-lebih sangat dalam undang-undang, saya macam nanti saya bagi ajaran sesat susah pula. So apa-apa yang berkaitan dengan perubatan dan kepentingan kesihatan, polisi, apa-apa boleh tanya. Dan kalau saya rasa benda tu terlalu legal sangat, mungkin saya akan minta tuan-tuan tanya kepada lecturer lah. Janganlah tanya kepada saya. Berkaitan kerja perubatan, nak tahu kes apa semua, nak bincang-bincang, nak buat sesi macam ni sekali lagi ke, boleh saya alu-alukan. Saya akan bantu untuk anda semua. Okey, sekian saja. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Saya mohon maaf kalau ada silap dan salah. Terima kasih Doktor. Kini kita telah sampai ke sesi fotografi. Ya, duduklah. Dia tadi. Nanti aku nak nanti. Saudari Sal, anda boleh mute. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kenangan, kami ingin menjemput anda untuk mengambil gambar bersama-sama. Sila bersedia di hadapan kamera anda kerana saya akan memberikan ruang kepada jawatankuasa teknikal untuk mengambil gambar beramai-ramai. Sila buka kamera anda. Kami akan memberikan masa selama 1 minit untuk anda semua membuka kamera. Dalam kiraan 3, 2, 1, senyum. Okey, freestyle. Dalam kiraan 3, 2, 1, senyum. Dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, sesi perkongsian kita pada malam ini telah sampai ke penghujungnya. Saya mewakili ahli jawatankuasa amat berterima kasih atas sokongan dan perhatian anda sepanjang majlis ini berlangsung. Para hadirin, anda diminta untuk mengimbas kod QR yang terpapar di skrin anda sebagai tujuan maklum balas terhadap program yang dijalankan pada hari ini. Maklum balas anda adalah amat penting untuk kami melakukan penambahbaikan pada masa yang akan datang. Pautan ini juga telah disediakan oleh AJK kami di ruangan chatbox. Sekali lagi, majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Nizam bin Ishak dan hadirin sekalian atas kesudian dalam bersama-sama bagi menjayakan program ini. Terima kasih. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang dari kelemahan saya itu sendiri. Assalamualaikum dan selamat malam.
Dah boleh stop share. Boleh dah, boleh dah. Kita nak discuss sikit ke tentang tadi ataupun semua dah penat? Boleh je. Sekejap, Kalau nak. ada yang tak live lagi Sekejap diam banyak. Yang tekan move to lobby ni kan? Ya. Nak buang participant. Aha. Tekan, sekejap. Um, Okay. Oh no. Okay, dah. Okay, so ada Amira je, tak apa. Okay, so congrats semua. Tadi okay lah juga. So macam smooth lah semua. Okay, Amin bagus sebab dia macam boleh adapt lah dengan doktor tu cakap apa semua kan. Doktor tu pun macam kelakar juga. Dia macam bagus lah, dia boleh cakap kan. Tapi banyaklah doktor tu sampaikan dia punya benda baru. Betul. Lepas tu tentang aspek soalan tu macam banyak pula kan. Kita pun Ya. lebih lah daripada masa kita aspek 10.30. Tapi rasanya sebab Mira dah beritahu, sebab doktor dah tanya, Aha. memang tak boleh lebih kan. So, Faham? memang Ha. Mira dah kata lah boleh lebih lah dalam 10 suku gitu. Tapi sebab doktor tadi pun memang ada benda lagi tu nak cakap tu. Itulah. Okay, so kiranya sekarang ni semua dah okay. Kira doktor tu kita tak perlu WhatsApp ke masa habis ni. Macam mana? Sebab tadi dia tak ada WhatsApp dia sebab dia dah masuk dalam Webex. So rasanya macam tak perlu WhatsApp lagi kan. Kita tunggu Mira lah. Mira yang akan approach untuk bagi. Rasanya boleh suruh Mira WhatsApp lah untuk ucap terima kasih. Apa tu kot. Ada. Dengan satu lagi tentang apa tu yang nak hantar hadiah tu lah. Ada tu Alright. Okay, so rasa tak apa. Cuma kita ada berapa hari lagi? Lebih kurang 5 hari lah untuk submission yang website tu. Untuk stage 3. Sesi 3 saja kan? Ha. Kita kena submit recording ke? Ke macam Oh. sinopsis? Dia tak stop recording kejap